Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang. Sifat agama ini, sifat dakwah ini mesti al-ittiba'. Kalau tidak, organisasi ini akan kucar-kacir, organisasi ini akan bergerak dengan penuh kepalsuan. Barangkali seorang ketua dia akan menggunakan, dia tidak menggunakan pengaruh, dia gunakan kuasa. Bila dia gunakan kuasa, orang yang ikut itu ikut cara terpaksa, dan dia tidak akan menyayangi dan tidak akan memahami visi dan misi yang dibawa oleh ketua itu. Sebab itu dia mesti bersifat al-ittiba'. Ittiba' ini berdasarkan pada ilmu dan pengaruh digabungkan. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Besar pahala kalau ada siapa nak mencuba. Dia kalau dia cuba, dia betul, pahala tak banyak tau. Dia kalau dia cuba kemudian ada salah-salah, dibetulkan, pahala dia besar. Sebab dia bersusah payah. Tapi kalau orang tu dah mahir, dia sebut dia pahala dia dapat tak banyak kan? Saya lebih suka orang yang tersalah-salah, lebih besar pahala dia dapat. Silakan, bismillah, cuba. Siapa nak cuba besar pahala ni? Oh, saya sebut dia kata tadi tak jadi kan? Bismillah, seorang ni kalau dia cuba, semoga dapat barakah dan mungkin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Insyaallah Allah ta'alaikum. Moga Allah buka. Nah, berdasarkan pada ayat ini, moga-moga nanti bila lepas semayang, bila salam tu bisikkan pada kawan, qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Siapa tak dapat jangan keluar daripada masjid. Boleh keluar. Dan sekali-sekali jumpa, perbuatkan benda ini. Ayat ini seolah hidup dalam diri kita dan dia adalah nur, cahaya. Katakanlah ini satu saja. Dan inilah semangat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dia menyusun dakwah dia, menyusun kumpul orang, kumpul tu disusun supaya jadi al-ittiba', saya berlaku ikut, dan ikut itu dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawa kepada Allah bukan berdasarkan kepada nafsunya, bukan berdasarkan, tetapi bawa pada Allah berdasarkan kepada hujah, keperluan yang dikaji, yang dilihat, bukan sebarangan yang boleh merosakkan dakwah itu sendiri. Maka apa yang terjadi apabila mereka melaksanakan dakwah yang seumpama itu, atas dasar prinsip itu bergeraklah dakwah itu, tetapi kumpulan-kumpulan yang kita katakan tadi memusuhi kerana Nabi membawa satu benda yang baru, betul, membawa satu benda yang menentang agama datuk nenek moyang, betul, tetapi sebenarnya yang lebih mereka nak lawan sangat kerana pengaruh mereka hilang. Okey? Jadi mereka mencari hujah-hujah, lalu mereka bermesyuarat sebab melihat yang pengikut-pengikut Muhammad ini bertambah, dari satu masa ke satu masa bertambah, timbul kebimbangan, lalu mereka bermesyuarat. Dan antara mesyuarat itu dipimpin oleh Walid bin Mughirah, dan Walid ini panggil semua pemimpin dan mereka bincang, apa kita nak lihat, apa yang kita nak buat kepada Muhammad ini supaya dia tidak akan bertambah pengaruhnya dan sehingga kita hilang pengaruh. Lalu mereka mengatakan bahawa mari kita gelar Muhammad ini dengan Sami. Sebab bagi orang Arab, bila menyebut Sami, dia menganggap ia satu agama yang hina, satu agama yang dibenci, ya. Sebab Sami ini seolah-olah dilihat penuh dengan penipuan. Sami ini dilihat meninggalkan urusan dunia. Sami ini dilihat tidak membawa kepada kehidupan. Bagi orang Arab, Quraisy memandangnya hina dan memandangnya satu yang tidak maknanya tidak mendatangkan pengaruh. Kalau dikatakan Muhammad ini Sami, maka orang akan hilang kepercayaan pada Muhammad sebab Sami telah dikenali, sedangkan Muhammad ini bukan Sami. Lalu dia cadangkan supaya Sami. Mereka yang dalam mesyuarat itu sendiri, yang Walid Al-Mughirah ini sendiri yang jawab, tak boleh panggil dia Sami sebab orang tahu dia bukan Sami. Lalu okey, bincang lagi. Maka dia kata, apa kata kita kata dia gila? Sebab bila kita kata dia gila, orang tak akan ikut dia. Orang tak akan ikut orang gila, maka pengaruh Muhammad akan hilang. Kita kata dia gila. Ini dalam mesyuarat mereka.
Lalu Walid kata, siapa kata dia gila? Sebenarnya dia tidak gila. Engkau pun tahu semua dia tak gila. Lalu tak boleh guna poin itu. Mereka bincang dia, apa yang boleh menjatuhkan imej Muhammad? Kita kata dia penyair. Sebab penyair ni orang akan terpengaruh dengan syair. Sebab orang Arab pada zaman jahiliah lagi, mereka ada satu alat komunikasi yang cukup hebat, iaitu syair. Bila mereka bersyair, orang akan terpegun, akan mendengar syair itu dan akan tinggalkan kerja sendiri. Jadi kenapa Muhammad ini banyak pengaruh? Kita kata dia penyair. Bila kita kata dia penyair, nanti orang semua akan sedar bahawa penyair ini boleh melekakan kita. Dan orang-orang ikut Muhammad sebab leka je, bukan apa. Sebab terpesona dengan kata-kata indahnya sahaja. Lalu Walid kata, kita semua tahu bahawa syair ini ada dia punya rentak dan ada dia punya alunan dia. Muhammad hanya baca Al-Quran, tapi bila dia berbuat, dia tidak bersyair. Dan orang terpegun dengannya bukan kerana dia bersyair. Orang terpegun dengannya kepada sesuatu lain. Kita tidak boleh kata dia penyair, kerana kita sendiri ada tempat-tempat syair kita. Sebab di zaman Mekah itu ada kawasan-kawasan, pasar-pasar yang dipanggil Suqul Uqas, di mana itu tempat dikoordinasikan syair dan sajar. Dan Muhammad tak pergi ke situ penyair sebab bukan penyair. Kita tidak boleh tuduh dia penyair. Dan nak tuduh apa lagi? Lalu ada yang mencadang, kita kata dia sihir. Sebab orang sihir saja yang boleh memukau. Pengikut-pengikut Muhammad itu terpukau dengan dia. Kita kata Muhammad telah memukau mereka. Kita kata Muhammad itu ahli sihir. Walid kata tidak juga, sebab Muhammad ini dia tidak baca mentera-mentera yang menyebabkan orang terpengaruh, orang ikut, orang terpukau dengan dia. Sebab apa yang dibawa orang fikir dan orang menilai dan orang ikut. Kita tidak boleh kata dia sihir. Mereka bermesyuarat. Lalu kata, kalau tak boleh panggil Sami, kalau tak boleh kata gila, kalau tak boleh kata penyair, kalau tak boleh kata sihir, kita nak kata apa? Walid pun dia kata nanti sekejap. Tidak disebutkan dalam Rafiqul Maktum ini, disebutkan dalam kitab-kitab lain. Dia kata, biar aku pergi dengar apa yang dia buat. So, bila dia nak pergi berjumpa dengan Rasulullah, bila dia dengar Rasulullah SAW membacakan ayat itu, dia merasakan satu kemanisan. Dan sebelum dia pergi untuk mengganggu Rasulullah itu, dia nampak satu lembaga besar yang berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu dia kata dia jadi takut, dia balik, dia menggigit dalam ketakutan. Lalu ditanya kepada dia lagi, apa yang telah terjadi? Lalu dia kata, nanti dulu, aku dalam keadaan yang tidak boleh berfikir. Biar aku nilai lagi, bagi aku masa untuk berfikir, supaya aku boleh cari satu benda yang kita boleh kaitkan dengan Muhammad, sehingga Muhammad ini nantinya dia tidak akan terpengaruh. Seolah dia kata, bagi aku fikir lagi. Kita nampak bagaimana mereka tahu Muhammad ini membawa kebenaran sebenarnya. Mereka tahu Muhammad bukan seorang Sami. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan orang gila. Mereka tahu Nabi Muhammad bukan penyair. Mereka tahu bukan penyihir. Tetapi mereka akan mencari alasan